Selamat pagi, salam sejahtera dan selamat datang ke sesi perkongsian pengalaman pengajaran dan pembelajaran berbantukan bahan visual dengan keutamaan visual berkualiti untuk pengajaran dan pembelajaran kelolaan Jabatan Sains Sosial dan Teknologi IPG Campus Tun Abdul Razak. Alhamdulillah dengan berkat dan izinnya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk bersama-sama menjayakan sesi perkongsian kita tentang visual berkualiti untuk pengajaran dan pembelajaran, di mana kita akan berkongsi pengalaman pengajaran dan pembelajaran yang berbantukan bahan visual. Jadi saya Puan Haslina binti Fadil, selaku moderator untuk sesi perkongsian kita pada hari ini, amat berbesar hati kerana pada hari ini kita berpeluang untuk mendengar dan berkongsi perkongsian yang saya rasa amat berguna dan bermakna kepada para guru maupun bakal-bakal guru khasnya, dan juga secara umum amnya, di mana rasanya perkongsian ini sangat-sangat bermanfaat untuk semua, terutamanya dalam kerjaya sebagai guru untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas kepada pelajar-pelajar, murid-murid dengan berkualiti. Jadi sebelum kita meneruskan sesi perkongsian kita bersama-sama dengan panel yang saya rasa cukup berpengalaman, jadi suka saya untuk memperkenalkan seorang panel yang cukup berpengalaman untuk berkongsi pengalaman beliau tentang tajuk yang akan kita kongsikan pada hari ini. Beliau yang saya maksudkan adalah Encik Azrian bin Ali, seorang pensyarah daripada Jabatan Sains Sosial dan Teknologi IPG Campus Tun Abdul Razak. Sebelum itu, sebelum kita pergi lebih jauh, jadi ingin saya memperkenalkan siapa sebenarnya panel kita, iaitu Encik Azrian bin Ali ini kepada semua. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, ini adalah sesuatu yang kita perlu ketahui tentang biodata panel kita pada hari ini. Siapa beliau? Beliau adalah Encik Azrian bin Ali, seorang pensyarah dan juga ketua unit bagi kursus teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran IPG Campus Tun Abdul Razak di Jabatan Sains Sosial dan Teknologi. Beliau telah berkhidmat sebagai pensyarah dan juga sebagai KU Teknologi Pendidikan di jabatan tersebut selama lebih 10 tahun. Selain daripada itu, latar belakang pendidikan beliau adalah sudah tentunya dalam bidang seni gunaan dan reka bentuk teknologi. Beliau juga amat berpengalaman dalam bidang ini, di mana beliau telah banyak menghasilkan karya-karya kreatif, di mana beliau ini telah berkhidmat ataupun berkecimpung di dalam bidang seni gunaan kreatif ini selama lebih daripada 25 tahun. Jadi itu bukan satu masa yang singkat, masa yang singkat, dan ternyata dengan pengalaman yang begini lama, beliau dirasakan adalah seorang yang pantas untuk kita kongsi dan dengar pengalaman daripada beliau. Beliau mempunyai banyak pengalaman dalam penghasilan penulisan dan ilustrasi buku cerita kanak-kanak bergambar. Di antara hasil-hasil karya beliau adalah buku cerita bergambar bertajuk Romo dan Burung Murai, Mitu dan Pokok Ajaib, dan juga Pipit Juara ke Bulan.
Beliau juga terkenal sebagai pelukis gaya naif, dan beliau merupakan pengerusi Persatuan Pengkarya Seni Senaga. Di samping itu, beliau juga adalah seorang pelukis, pelakon dan artis drama tempatan di TVS. Jadi beliau ini adalah orang yang tidak asing dalam bidang visual dan seni kreatif. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya dengan besar hati menjemput panel kita Encik Azrian bin Ali untuk bersama-sama kita untuk berkongsi tentang visual berkualiti untuk pengajaran dan pembelajaran berbantukan bahan visual. Okey, jadi Encik Azrian, dalam konteks negara kita, apakah dirasakan kepentingan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran berkualiti yang berteraskan visual yang berkualiti tinggi? Terima kasih Puan Naslina binti Fadil selaku panel pada hari ini. Jadi berdasarkan apa yang ditanya tentang peranan kerajaan kita dalam meningkatkan sistem visual ataupun dalam bentuk sistem audiovisual berkualiti tinggi. Jadi saya ambil daripada satu petikan daripada Sinar Harian Online pada 23 September 2021 yang mana Malaysia Warja melabur dalam sistem AV berkualiti tinggi. Jadi dalam petikan ini Malaysia Warja melabur di dalam sistem audio visual ataupun AV berkualiti bagi memastikan pengalaman pembelajaran yang lancar dan kekal, berdaya saing di dalam landscape yang pesat berevolusi. Okey, kalau kita lihat dari segi pendapat daripada Michael Fullan, jadi Michael Fullan ni dalam buku The New Meaning of Education Change menyatakan perlunya tindakan penyesuaian dalam sistem pendidikan apabila berlakunya misal kata macam bencana seperti COVID-19. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia dalam bidang pendidikan harus mengambil alternatif yang sepatutnya yang mana kita menggunakan teknologi sepenuhnya dalam pelbagai bidang aspek, terutama dalam audio, visual, video dan sebagainya dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah dilihat amat penting pada hari ini. Okey, kini keadaan semasa memaksa semua guru bertindak lebih responsif. Pelbagai kaedah dan platform diguna pakai bagi proses PDPR, termasuk reality visual dan reality berimbuh yang membolehkannya secara interaktif selari kaedah PDP pada abad ke-21. Okey, kita dah mengetahui apa itu kepentingan meningkatkan mutu PDP berkualiti berteraskan visual yang berkualiti tinggi. Jadi apa sebenarnya peranan visual dalam pengajaran dan pembelajaran, Cik Azrian? Okey, kalau kita lihat apakah peranan visual dalam PDP ini, kita mesti melihat dahulu apa itu visual. Apakah itu visual?
Okey. Ini kena faham, kena faham terlebih dahulu visual itu apa. Okey. Kalau ikut dari segi perkataan visual itu, ia berasal daripada perkataan Latin iaitu visualis, visualize. Jadi kalau kita lihat visual itu sendiri, apa yang dikaitkan dengan penglihatan, penglihatan, perbuatan dan hasil daripada melihat, iaitu melihat objek melalui deria mata kita. Okey. Jadi kalau kita lihat dari segi perkataan kualiti itu pula, kualiti itu bermakna sesuai untuk kegunaan, sesuai untuk kegunaan. Ini pendapat daripada Juran. Dan kualiti itu merupakan sesuatu yang tanpa kecacatan. Ini pendapat daripada tokoh dalam bidang visual ni, iaitu Crosby dan Singoil. Dan seterusnya, kualiti itu boleh kita takrifkan sebagai memenuhi kehendak pelanggan, memenuhi kehendak pelanggan. Dan juga kualiti itu adalah sesuatu yang menghampir kepada kesempurnaan. Ini disebut sebagai dalam lingkup apa yang dimaksudkan tentang kualiti. Okey, apabila kita sebut tentang visual berkualiti, jadi maknanya kita harus gabungkan antara visual itu dengan kualiti itu, yang mana kita boleh ringkaskan, simpulkan bahawa sesuatu objek atau image itu yang memenuhi kehendak pelanggan tanpa kecacatan, menghampiri satu kesempurnaan dan sesuai untuk kegunaan apa yang hendak kita maksudkan ataupun apa yang hendak kita sampaikan. Okey, kalau kita lihat dari segi peranan visual ni, peranan visual ia merupakan satu alat komunikasi yang lebih konkret ataupun baik berbanding komunikasi verbal. Kerana peranan visual ni meningkatkan kefahaman, meningkatkan kefahaman komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, peranan visual membantu memfokuskan perhatian murid kepada maksud yang terdapat dalam visual. Jadi murid boleh menjadi fokus bila ada sesuatu image visual yang ada di hadapan mata mereka, dan ini boleh membantukan dari segi psikologi penglihatan, dia memfokuskan ke arah tumpuan murid. Seterusnya, peranan visual juga dapat mengatasi keterbatasan pengalaman berbeza yang dimiliki oleh murid. Jadi melalui visual murid akan mempunyai kefahaman yang sama. Sebagai contoh di sini, misal kata pengalaman murid yang berada di kota ataupun bandar, dia berbeza dengan pengalaman murid yang berada di kawasan pendalaman. Okey. Dengan kita menyatakan visual, dengan kita menunjukkan persembahan visual, di antara perbezaan antara murid bandar dan luar bandar ini, dia mendapat satu kefahaman yang sama dengan melihat satu visual yang sama. Jadi dia memperolehi sama-sama kefahaman bila visual itu memainkan peranan dalam menyampaikan sesuatu kandungan ataupun mesej PDP. Okey, seterusnya visual juga boleh menanamkan konsep dasar yang benar, konkret dan realistik. Okey. Jadi kalau seorang guru itu ingin menunjukkan sesuatu perkara ataupun sesuatu subjek matter
yang tidak dapat diterangkan secara verbal, jadi guru tersebut boleh menunjukkan satu visual yang benar ataupun konkret ataupun realistik berdasarkan subjek ataupun benda yang hendak diterangkan. Ini lebih membantu lagi kefahaman di kalangan murid dengan lebih mantap dan berkesan. Okey, selain itu peranan visual juga membangkitkan rasa keinginan dan minat baru murid terhadap sesuatu perkara yang dipelajari. Misal kata murid yang berada di kawasan pedalaman, mereka ni tidak terdedah dengan perubahan ataupun kemajuan teknologi yang berada di bandar. Misal kata, saya bagi contoh, komuter, pengangkutan komuter, yang mana di luar bandar murid-muridnya tidak pernah menaiki satu pengangkutan komuter ataupun kereta api ataupun menggunakan eskalator di bangunan-bangunan mall dan pejabat. Jadi ini sesuatu yang membangkitkan keinginan dan minat baru murid untuk mempelajari, untuk mengetahui sesuatu yang baru bagi mereka. Jadi dengan adanya peranan visual boleh membangkitkan rasa keinginan tersebut. Okey, selain itu peranan visual membantu perubahan efektif, kognitif dan psikomotor murid. Yang mana perubahan dari segi efektif, kognitif dan psikomotor ini boleh kita lihat perkembangan-perkembangan yang boleh memberi rasa sentuhan dari segi melihat sesuatu gambar ataupun visual tersebut. Mereka melahirkan perasaan yang yang ingin tahu, ingin mengetahui lebih dalam. Mungkin dari segi pergerakan, pengembangan pemikiran murid-murid ini akan membantu dalam skop perubahan pembesaran kanak-kanak ataupun perkembangan dari segi kognitif dan psikomotor murid-murid. Okey, selain itu peranan visual meningkatkan perhatian dan kefahaman murid terhadap isi kandungan pelajaran yang dibincangkan. Jadi tidak semestinya seorang guru menyampaikan satu kandungan pelajaran hanya menggunakan teks, di sebaliknya guru boleh menggunakan peranan visual, sama ada visual yang statik ataupun visual yang bergerak untuk menyampaikan satu kandungan. Ini lebih menarik berbanding kita menggunakan secara verbal dan menggunakan teks ataupun tulisan sahaja dalam menerangkan sesuatu kandungan. Okey, kita selalu dengar bahawa visual ini datang dalam pelbagai-bagai jenis. Jadi boleh ke Encik Azrian terangkan ataupun kongsi dengan kita apakah di antara jenis-jenis visual yang dirasakan kebiasaannya harus diketahui umum? Okey, sebenarnya visual ini boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu visual yang bentuknya statik dan satu lagi visual yang berbentuk bergerak. Jadi kita ada dua jenis visual, satu statik dan satu bergerak. Visual yang berbentuk statik ni adalah contohnya seperti gambar, ilustrasi, simbol dan lain-lain. Manakala imej yang bergerak adalah seperti animasi, video dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh yang ada pada slide yang saya tunjukkan ini merupakan contoh
image yang statik. Kalau kita lihat gambar di atas ni adalah tentang gambar peristiwa peperangan, dan sebelah kanan atas adalah ilustrasi. Ilustrasi yang mana ilustrasi ini dibuat melalui ciptaan, lukisan daripada hasil tangan ataupun sebagainya. Jadi seterusnya kita boleh lihat contoh image statik, iaitu daripada simbol-simbol grafik, seperti contohnya tanda bunyi, tanda audio, lepas tu tanda toilet lelaki dan wanita. Ini merupakan image yang statik. Manakala image yang bergerak, kita boleh lihat seperti animasi. Animasi yang selalu dipersembahkan dalam bentuk video, begitu juga dalam bentuk filem yang sebenar, yang lebih realistik, yang mana merakamkan satu peristiwa ataupun merakamkan sesuatu aktiviti-aktiviti yang bergambar yang lebih kepada pergerakan yang sebenar, ataupun dengan cara berbantukan komputer dengan membuat satu rekaan filem animasi. Animasi ini adalah contoh image yang bergerak. Saya ingin menerangkan secara umumnya jenis-jenis visual, yang mana visual ni boleh dibahagikan kepada 3 jenis umumnya. Satu adalah jenis fotografi, yang kedua adalah jenis elektronik, dan yang ketiga adalah jenis grafik. Jadi kita tengok salah satu daripada ketiga jenis ni. Kita tengok fotografik dulu. Apa dia fotografik? Jenis visual fotografik ni adalah sesuatu yang menyediakan ilustrasi melalui gambar, sejenis visual yang mewakili realiti dalam keadaan yang paling realistik, iaitu menyerupai sesuatu objek atau situasi yang sebenar. Dan apakah visual yang berbentuk elektronik? Jadi kita lihat visual yang berbentuk elektronik, kita boleh nyatakan di sini adalah menyediakan ilustrasi atau gambar dan image bergerak dalam bentuk digital seperti video dan animasi. Dan apakah visual grafik? Visual grafik menyediakan ilustrasi secara artistik atau simbolik, analogik dan organisasi. Di sini dia terbahagi kepada visual grafik ni terbahagi kepada satu analogik dan satu organisasi. Apa dia analogik? Analogik menerangkan sesuatu konsep dengan menunjukkan sesuatu simbol yang dia anggap sebagai dapat mewakili konsep tersebut. Sebagai contohnya, kita boleh lihat contoh visual analogik ini adalah macam mana kita nak menggambarkan sistem solar. Jadi sistem solar biasanya digunakan sebagai analogi visual untuk menjelaskan komposisi sesuatu atom. Jadi di sini kalau kita nak menerangkan secara pakai mulut ataupun pakai verbal, dia sukar untuk diterangkan macam mana kedudukan satu sistem ni, sistem solar ni. Jadi dia perlu juga diterangkan dalam bentuk visual sebagai lebih memahami lagi, murid-murid faham tentang apa yang guru nak terangkan tentang sistem solar, kerana dia ada proton, neutron dan elektron. Seterusnya visual organisasi. Apakah visual organisasi? Kalau kita lihat visual organisasi, dia merangkumi carta, graf, peta dan sebagainya. Ia menyediakan ilustrasi melalui gambar, visual reality, menyerupai sesuatu subjek situasi sebenar. Sebagai contoh, kita boleh lihat visual ini. Ini merupakan satu contoh visual organisasi, di mana kita melihat kedudukan dan composition
sesuatu organisasi dalam boleh kita buat sebagai satu jabatan, satu kumpulan dalam kelas, satu kumpulan dalam persatuan, di mana ada hierarki dan ada kedudukan setiap jawatan, pengetua, ketua, pengerusi, dan diikuti timbalan dan ahli dan sebagainya. Okey, ini lebih terperinci kalau kita ingin menerangkan tentang organisasi sesuatu pertubuhan, sesuatu jabatan, satu jawatan kuasa komuniti dan sebagainya. Okey. Seterusnya ada juga contoh visual graph, yang ini selalu digunakan dalam kita membuat statistik, pengajaran dalam bentuk statistik, untuk menerangkan data, untuk menerangkan sesuatu rekod, menunjukkan prestasi dan sebagainya. Jadi visual graph adalah yang paling sesuai digunakan. Selain itu ada juga visual peta. Ini contoh visual peta. Jadi peta ni boleh menerangkan tentang kedudukan sesuatu lokasi. Misal kata kalau kita lihat contoh ni adalah peta satu menunjukkan kawasan-kawasan yang menarik, yang interesting, interest place. Kita tengok ada tempat gajah, kuil, ada tempat snorkeling, laut, pantai, gunung dan sebagainya. Ini memberi satu maklumat yang lebih cepat dan pantas kepada kalau pelancong yang ingin melawat satu tempat. Okey, itu saja contoh-contoh yang boleh saya sampaikan dalam jenis-jenis visual, jenis-jenis visual yang terbagi kepada 3 tadi. Rentetan daripada apa yang diterangkan oleh Encik Azrian tadi tentang peranan dan juga jenis visual tadi, bagaimanakah kita dapat menghasilkan visual yang berkualiti dan apakah ciri-ciri visual berkualiti yang dimaksudkan? Okey, kalau kita lihat bagaimana untuk menghasilkan bahan visual yang berkualiti, kita kena melihat ciri-ciri visual yang baik. Apakah ciri-ciri visual yang baik dahulu, sebelum kita pergi lebih lanjut untuk melihat prinsip dia. Okey, di sini saya ingin nyatakan ciri-ciri visual yang baik adalah satu daripada dia adalah mudah dan jelas dibaca ataupun mudah dan jelas difahami, dan seterusnya mesej dapat ditafsirkan, dan ini boleh mendorong interaksi yang lebih aktif, dan juga ianya dapat membantu memfokuskan perhatian murid. Jika terlalu senang ataupun biasa, pelajar tidak memberi perhatian pada visual. Sekiranya sesuatu visual yang kita tayangkan atau kita tunjukkan kepada pelajar itu visual yang agak biasa, memang kurang memberi perhatian kepada pelajar. Di sini sebab itu timbulnya perkataan wow factor. Jadi kita kena cari satu visual, buat pemilihan media ataupun bahan-bahan bantu mengajar yang menggunakan visual yang ada kelainan ataupun yang punya ada wow factor. Jika terlalu banyak, pelajar suka mentafsir maklumat sebenar yang hendak disampaikan. Jadi sesuatu visual itu tidak boleh terlalu penuh ataupun terlalu banyak. Kalau boleh kita simpelkan, ringkaskan, lebih kepada fokus kepada mesej utama yang hendak kita sampaikan. Itu lebih penting. Okey, berdasarkan kepada penghasilan bahan visual yang berkualiti tadi, di sini kita ada 2 cara penghasilan bahan visual yang berkualiti.
Satu dia adalah prinsip reka bentuk visual, dan kedua adalah CASPER. Jadi dua prinsip ini adalah sebagai satu petua ataupun suatu benda yang utama dalam kita menghasilkan bahan visual yang berkualiti. Jadi persoalannya, apakah prinsip-prinsip reka bentuk visual? Okey, di sini kita boleh lihat prinsip reka bentuk visual ni ada 6. Ini merupakan prinsip grafik, diambil daripada prinsip grafik. Pertama adalah simplicity, kedua dominant, ketiga pola, keempat seimbang, kelima variasi, dan yang keenam adalah harmoni. Jadi 6 cabang ini merupakan satu prinsip reka bentuk yang selalu dipakai oleh mereka grafik. Kalau kita lihat macam mana seorang grafik tu dapat membuat satu rekaan yang menarik, yang boleh menghasilkan satu persembahan visual yang kreatif, yang mempunyai wow factor. Jadi sebenarnya mereka tidak lari daripada menggunakan keenam prinsip ini. Sekurang-kurangnya prinsip ini ada terdapat dalam rekaan visual yang dihasilkan seorang pereka itu, dan cikgu harus menguasai prinsip-prinsip ini dalam menghasilkan bahan bantu mengajar di sekolah. Okey, kita lihat prinsip simplicity. Prinsip reka bentuk visual iaitu simplicity ataupun mudah. Visual yang ditayangkan hendaklah dihadkan. Kita tak nak satu visual yang begitu crowded. Jadi idea tu hendaklah dihadkan dan diberi tumpuan kepada yang banyak tu. Dalam satu visual akan mengelirukan. Jadi kita perlu ada satu tumpuan objek utama. Objek itu yang akan memberikan satu mesej yang boleh menyampaikan kandungan tujuan kita untuk menyampaikan agar murid itu menerima kefahaman dengan lebih mudah, senang dan ringkas. Jadi simplicity ini adalah suatu prinsip reka bentuk yang diambil sebagai sesuatu yang utama dalam kita mereka. Misal kata membuat poster, membuat kulit buku, rekaan kulit buku, kulit majalah, ataupun backdrop, ataupun screen slide untuk kita mengajar. Jadi kita ambil satu yang mudah, tak perlu susah-susah, tak perlu kita memikirkan banyak aksesori yang nak dimuatkan dalam satu space ataupun ruang rekaan kita. Jadi kita ambil yang simple, itu yang terbaik kalau dalam prinsip rekaan. Okey, sebagai contohnya kalau kita lihat pada slide yang saya tunjuk ni, ini salah satu contoh rekaan yang tiada simplicity, rekaan yang tidak mudah. Terlalu banyak maklumat yang hendak disampaikan. Jadi kalau kita lihat ni, pelajar akan menyukarkan dari segi kefahaman untuk memahami, untuk mencari apa objek utama yang hendak disampaikan dalam satu gambaran ataupun satu visual yang direka dalam bentuk kulit buku tersebut. Jadi kepayahan tu berlaku. Jadi di sini seorang pereka perlu membuat satu simplicity dalam rekaan agar satu objek utama tu berdasarkan tajuk buku, berdasarkan meaning dan maksud dia dapat disampaikan secara cepat dan mudah difahami secara cepat dan pantas. Okey. Ini contoh simplicity yang baik. Saya tidak mengambil contoh daripada rekaan orang lain. Jadi saya tunjukkan rekaan saya sendirilah. Ini salah satu rekaan buku cerita Pipit Juara ke Bulan, hasil saya sendiri. Jadi di sini saya menggunakan prinsip simplicity dalam rekaan tersebut.
yang mana saya tidak mengambil banyak objek-objek lain, cuma saya fokus kepada watak utama cerita, iaitu burung pipit dan bulan. Kerana kaitan dia, pipit juara ke bulan, jadi dua benda utama itu, iaitu bulan dan pipit itu mesti di-emphasize ataupun ditonjolkan dalam satu rekaan. Ini sebagai contoh simplicity digunakan dalam prinsip rekaan. Okey, ini juga merupakan contoh simplicity supaya agar lebih faham lagi apa dia simplicity. Kita tengok rekaan-rekaan yang terdapat di yang ini saya ambil daripada internet lah, sebagai contoh, dan contoh yang baik yang boleh kita tengok, seperti poster. Jadi dia tidak terlalu banyak elemen-elemen lain yang menyebabkan dia nampak crowded. Jadi ini satu contoh yang baik. Saya kata design idea Jurassic Park. Ini seperti yang kita telah selalu lihat di public, tempat-tempat umum. Kerana komunikasi visual tu, kalau visual yang berkualiti, komunikasi dia akan lebih berkesan. Contoh simplicity, banyak contoh yang kita lihat. Saya kata kita lihat contoh yang besar ni, the final season loss. Kita boleh melihat macam mana mereka itu menyampaikan secara ringkas, simple. Dia tak memerlukan terlalu banyak sangat ramuan. Jadi ini yang kita nak. Ini yang dikatakan mempunyai ciri wow factor. Okey, seterusnya kita lihat, tadi kita dah melihat simplicity. Seterusnya kita pergi kepada dominant. Okey, prinsip reka bentuk seterusnya adalah dominant. Apa dia dominant? Dominant bermaksud pusat penumpuan atau minat. Pusat penumpuan atau minat. Okey, kalau kita lihat daripada peraturan sepertiga ini, ini peraturan yang telah dibuat oleh pakar-pakar dalam bidang visual lah. Okey, kalau kita bahagikan satu ruang ini kepada 4, jadi 1 daripada per 3 ni, kita pilih 1 yang ni lah tumpuan mata kita manusia ke arah kepada sebelah kiri atas kita memandang, yang mempunyai 41% tumpuan mata manusia. Keduanya adalah di bawah dia 25%, dan ketiga di sebelah kanan atas 20%, dan di bawah 14%. Jadi apa tujuan sepertiga ni? Okey, kita lihat contoh gambaran yang telah kita buat satu composition, kedudukan satu objek dalam satu ruang. Jadi kita boleh melihat sepertiga digunakan dengan mendudukkan pokok ini ke tempat yang 41% pandangan mata tertumpu kepada arah titik ini. Ini tujuan dia. Okey, kita boleh lihat contoh lain, peraturan sepertiga. Okey, kita lihat gambar ini, kalau kita lihat diubah-ubah position dia, mata kita akan mengarah ke arah ini juga. Okey, gambar pertama kita lihat dia pergi kepada titik yang ditanda ni. Kain yang berterbangan ditiup angin. Okey, bila ditukar dia punya posisi dia, mata kita terpandang ke arah kepala wanita tersebut. Dan bila ditukar ke posisi, dipusing lagi, dominan dia ke arah kain yang di atas tu. Ini prinsip rekaan dominan yang mana mengambil peraturan sepertiga. Ini petua-petua untuk menghasilkan satu tarikan dalam meletakkan satu image visual. Okey, seterusnya kita pergi kepada apa dia pola. Okey, prinsip rekaan bentuk visual seterusnya adalah pola. Pola itu adalah susunan item-item dalam suatu rekaan visual. Okey, ini contoh adalah contoh pola. Anak panah dan warna digunakan untuk menyusun maklumat, yang mana mata kita akan mengarah melihat dia punya anak panah ni
ke kanan, ke bawah, ke kiri dan naik ke atas. Ini penting dalam kalau kita nak menyampaikan satu persembahan, proses ataupun langkah-langkah. Ini gunanya objek yang bentuk pola ni penting. Okey, begini juga kalau kita menggerakkan mata bermula dari kiri ke kanan, ini suatu yang sudah semula jadi manusia. Mata kita bergerak dari arah kiri ke kanan. Itu dah satu yang semula jadilah. Jadi kalau kita nak buat kedudukan satu gambaran visual grafik dalam bentuk proses, jadi inilah susunan yang paling semula jadi ataupun yang paling selesa dilihat oleh mata. Hendaklah disusun secara kanan ke arah kiri ke kanan dan seterusnya kita pergi ke bawah, kiri ke kanan juga. Kita lihat gambaran slide ini juga dan menunjukkan macam mana satu komik itu disusun mengikut cara pergerakan mata bermula dari kiri ke kanan. Sebagai buktinya para kartunis, para mereka ilustrasi menggunakan prinsip ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada prinsip reka bentuk visual, iaitu seimbang. Seimbang ni ada dua, satu secara formal dan satu lagi secara informal. Jadi dia ada simetri dan tak simetri. Jadi kalau kita tengok formal ni, kita boleh lihat keseimbangan dari segi simetri dia sama. Kanan dan kiri dia hampir-hampir sama lah. Ada yang betul-betul sama, ada yang hampir-hampir sama, dikategorikan sebagai seimbang yang formal. Manakala seimbang yang tidak simetri, yang tidak simetri adalah satu keseimbangan yang tidak sama bentuk rupa dia. Dia sebelah kanan dia lain, sebelah kirinya lain, tapi dari segi ukuran kadar banding dia akan membentuk satu yang seimbang juga walaupun berbeza dari segi rupa dan bentuk. Okey, seterusnya prinsip reka bentuk visual yang seterus adalah variasi. Variasi ini adalah ragam hias ataupun ragam bentuk dasar hiasan menjadi pola dalam seni rekaan. Sebagai contohnya kita lihat slide ni. Ini satu persembahan variasi yang menarik. Kita melihat kepelbagaian wajah, kaum, bentuk, rupa, warna dan sebagainya dimasukkan dalam satu rekaan tersebut. Ini contoh variasi. Begini juga variasi pada kalau kita zoom virus COVID ni, dia bentuk dia macam ni dan kita lihat ada variasi kepelbagaian dalam bentuk-bentuk saiz, color, rupa virus tersebut. Dan seterusnya kita lihat prinsip reka bentuk visual seterusnya adalah harmoni. Apa dia harmoni? Harmoni ini sesuatu yang mententeramkan hati dan perasaan. Harmoni dihasilkan melalui susunan atau ulangan unsur-unsur seni yang seimbang dan mempunyai perhubungan. Warna-warna yang duduk bersebelahan di dalam roda warna menyebabkan sesuatu warna itu melihat harmoni. Okey, contoh harmoni kita boleh lihat di sini Okey, yang bawah ni, tangan ni, gambar tangan tu menampakkan harmoni segi warna dia, saiz dan kepelbagaian gaya aksi tangan tersebut. Begitu juga yang di atas menampakkan satu kumpulan orang ataupun manusia yang menggunakan pemakaian yang pelbagai warna, berbeza fashion, berbeza juga gaya, dan ini menyebabkan satu harmoni yang wujud di situ. Begitu juga dengan gambar potret seorang gadis di sebelah kiri ini dengan kepelbagaian backdrop, iaitu penggunaan bunga-bungaan yang pelbagai bentuk, saiz, rupa, ini juga mewujudkan satu prinsip harmoni. Selain itu kita boleh lihat prinsip harmoni pada teks. Susunan huruf dipelbagaikan saiz, besar, kecil, kedudukan yang dinyatakan dalam bentuk yang lebih kreatif. Begitu juga yang di sebelah kiri itu adalah corak, rekaan corak. Walaupun dia hampir sama, tapi ada kepelbagaian dalam
rekaan tersebut, dan ini mewujudkan satu harmoni dalam satu rekaan visual. Okey, itu saja berkaitan dengan 6 prinsip reka bentuk visual yang boleh saya terangkan di sini. Menurut Encik Azrian tadi, Encik Azrian ada menyebut tentang 2 elemen penghasilan bahan visual yang berkualiti, iaitu pertama, prinsip reka bentuk visual, dan yang kedua, Casper. Okay, saya sebenarnya amat tertarik dengan perkataan Casper ni. Di mana saya rasa Casper ni, waktu saya muda-muda kecil-kecil dulu, dengar perkataan Casper adalah cerita hantu kanak-kanak. Jadi dia ni selalu, perkataan Casper ini selalu dikaitkan dengan cerita-cerita hantu kanak-kanak ni. Okay, jadi saya sebenarnya teruja bila mendengar Encik Azrian menyebut perkataan Casper ini. Jadi apa kaitan perkataan Casper ini dengan penghasilan visual yang berkualiti pula? Okey, jadi boleh tak Encik Azrian terangkan dengan lebih lanjut tentang istilah Casper dalam penghasilan visual yang berkualiti ini? Okey, Casper adalah satu perkataan dari gabungan 6 huruf, iaitu C-A-S-P-E-R, Casper. Jadi mungkin anda membayangkan Casper itu satu filem, yang mana filem animasi yang digabungkan dengan realistik kehidupan manusia yang sebenar, dan ada satu watak dalam filem tersebut, watak jelmaan ataupun roh ataupun hantu lah, yang mana dalam movie tersebut Casper ni adalah satu roh yang mana boleh bercakap dengan seorang manusia. Jadi sebenarnya Casper dalam prinsip reka letak dan reka bentuk skrin ni adalah singkatan daripada perkataan yang mempunyai prinsip dalam reka letak dan reka bentuk skrin. Okey, saya terangkan begini. Perkataan Casper, C-A-S-P-E-R, C, contrast, A, alignment, S, simplicity, P, proximity, E, emphasize, R, repetition. Jadi setiap huruf mempunyai perkataan, dan perkataan itu merupakan prinsip reka letak dan reka bentuk sesuatu skrin. Okey, kita lihat dulu kontras. Kontras adalah perbezaan yang ketara. Macam mana kontras ini digunakan dalam reka letak dan reka bentuk skrin? Okey, penggunaan warna yang kontra, warna gelap dengan warna terang. Jadi biasanya kalau kita nak menggunakan warna supaya dia nampak lebih kontra, adalah mempunyai warna yang bertentangan. Cari warna yang bertentangan. Kalau hitam, lawannya putih. Kalau merah, kita boleh lawan dengan kuning ataupun putih. Kalau biru pun kita boleh selangkan dengan warna-warna yang lebih bertentangan. Jadi begitu juga dengan kalau kita menggunakan font ataupun teks, objek besar dan kecil, garis lurus dengan kasar, tekstur licin dengan kasar, unsur mendatar dengan menegak, garis berjauhan dengan berdekatan, dan grafik kecil dengan besar. Kesemua ini perlu dibeza dan diketarakan. Ini prinsip reka bentuk Casper yang bernama kita sebut di sini, iaitu kontras. Jadi kelebihan kontras ini, dia boleh membezakan antara unsur dengan latar belakang paparan. Jadi kita boleh nampak sesuatu itu lebih menonjol dengan background yang ada di belakang. Dia boleh membezakan 2 item yang berlainan. Kalau kita nak kontrakan satu laki, satu perempuan, satu gelap, satu cerah,
satu masam, satu manis. Ini kelebihan dia. Kontra juga menambahkan tarikan atau perhatian terhadap sesuatu reka bentuk. Jadi dia memberi satu daya tarikan, satu memberi daya perhatian apabila kontra ni diadun dalam satu reka bentuk. Ini kelebihan, keistimewaan kontra. Okey, seterusnya kita melihat contoh kontra. Di slide ni kita boleh lihat perbezaan yang ketara pada image ni. Hitam dan putih memang suatu warna yang paling kontras digunakan. Kalau kita nak menunjukkan prinsip kontras tu lebih jelas, lebih strong, guna hitam putih adalah satu yang paling kontras. Okey, ini contoh seterusnya. You want beautiful world, not beautiful letter. Jadi benda ni kita akan melihat kalau backdrop dia dengan tulisan tu ketara dia punya warna dia berbeza, memang prinsip kontras tu ada di situ. Okey, seterusnya kita pergi kepada prinsip Casper yang seterusnya adalah alignment, iaitu susunan yang lurus. Jadi dalam kita menyusun suatu rekaan visual ni, menyusun item supaya ia kelihatan seimbang itu adalah amat penting, mempunyai kaitan secara visual antara satu sama lain. Sebagai contoh, kita lihat visual ini. Kalau kita lihat yang kanan tu lebih tidak seimbang. Yang kiri tu yang ada tanda yes tu, itu yang sebenarnya seimbang. Ini dikatakan seimbang formal, simetri, kerana bentuk dia ada penghampiran yang sama dan sama. Okey, seterusnya kita lihat elemen seterusnya. Ni kalau kita lihat contoh yang di sebelah kanan tu, good morning tu, itu satu keseimbangan yang non formal ataupun tidak simetri, kerana rupa dia tidak sama, tapi kalau dari segi kedudukan kadar banding dia antara cawan kopi dengan perkataan good morning tu disusun dengan susunan yang tidak simetri, walaupun tidak sama, tapi kita melihat keselesaan mata kita, benda tu adalah ada alignment dan keseimbangan. Dan yang sebelah kiri pula, make art not war. Yang ni juga satu keseimbangan, boleh dikatakan tidak simetri lah. Kalau kita lihat rupa dia bukan benda yang sama, tapi kita boleh melihat satu elemen yang ditontonkan, yang dipersembahkan, mempunyai keseimbangan. Namun kalau kita lihat di tengah-tengah dia tu, itu baru ada simetri. Cuma di segi perkataan atas di bawah tu, huruf yang berbeza, M-A-K-I, A-R-T, di kanan dan kiri tidak sama huruf dia. Itu boleh digabungkan sebagai keseimbangan dalam bentuk gabungan simetri. Okey, seterusnya kita melihat Casper yang seterusnya, prinsip rekaan, iaitu simplicity. Simplicity adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang mudah, simple. Okey, ringkas, bersesuaian dengan pengguna dan mudah difahami. Okey, yang ni yang saya sebut tadi, suatu rekaan yang crowded itu tidak bagus. Sebaiknya ambil sesuatu yang lebih mudah, kita buat sesuatu yang simple saja. Kerana senang untuk menyampaikan satu mesej. Ini contohnya simplicity, kita tengok pokok dan ada orang di bawahnya. Benda yang simple saja, tapi penyampaian dia dapat disampaikan dengan mudah. Okey, ini contoh bunga orchid, bunga rose, bukan bunga orchid, sorry. Jadi kita lihat di mana dia diletakkan di tengah-tengah, merupakan satu yang simplicity dalam menyampaikan satu objek. Sebab benda ni fokus kepada benda keutamaan. Okey, seterusnya kita melihat Casper
pada huruf P, iaitu proximity, berhampiran. Kalau ikut berhampiran ni, mengumpulkan maklumat pada satu tempat bagi memudahkan pengguna memahami kesinambungan yang wujud. Jadi ada contoh, 3 contoh di bawah ni. Benda yang hampir-hampir sama, dikumpulkan dalam satu tempat, walaupun ada perbezaan dari segi susunan dia, tapi dia adalah satu yang berhampiran. Ini konsep Casper, iaitu proximity. Kita boleh lihat dalam rekaan poster yang tengah tu, dengan satu kepala manusia, di dalamnya diletak watak-watak dalam filem tersebut. Ini adalah proximity, berhampiran, satu yang ada hubung kait. Begitu juga dengan yang sebelah kanan, berkaitan dengan panduan-panduan yang berkaitan maklumat yang dah disampaikan, adanya simbol, adanya teks, dan digabungkan merupakan satu maklumat yang berhampiran yang diperlukan dalam satu kesepaduan untuk menyampaikan mesej secara berkesan. Begitu juga dengan yang di bawah ini, dalam segi rupa, bentuk, bulat dan segitiga, dia ada ciri pergabungan yang hampir-hampir, Okey, selain itu saya nak tunjukkan juga proximity yang gambar ni. Okey, tengok huruf dipermainkan ataupun diolah dalam bentuk simbolik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi kita melihat di sini ada perhampiran, persamaan diwujudkan dalam satu visual tersebut. Okey, seterusnya kita melihat apa dia prinsip Casper. Huruf E. E adalah emphasize, iaitu penekanan. Menggunakan pembangun perisian yang disediakan memberi penekanan terhadap perkara yang dirasakan penting. Tidak menggunakan terlalu banyak elemen sampingan. Jadi penekanan di sini, emphasize ni adalah menonjolkan sesuatu yang utama dalam satu rekaan. Kita tengok contoh ni, ni Coca-Cola. Ini saya ambil daripada internet, dia punya image ni, iaitu Coca-Cola. Macam mana poster Coca-Cola ni disampaikan amat-amat simple, tapi sangat menarik dan mempunyai wow factor. Kalau kita lihat secara imbas, image botol tu merupakan gigi manusia, mulut manusia yang terbuka dan nampak gigi, dan dalam gigi itu dibentukkan dalam botol-botol Coca-Cola, dan background dia kontras putih dengan merah. Jadi ini menunjukkan satu simbolik dalam menyampaikan periklanan yang mana mempromosikan syarikat Coca-Cola, produk Coca-Cola. Jadi kalau kita lihat dalam kempen-kempen produk ni di peringkat global ataupun antarabangsa, Coca-Cola merupakan satu pengiklanan yang terbaik di antara iklan-iklan yang mempunyai kempen marketing. Kalau kita lihat desain dia memang sangat padu, perekanya memang amat baik, dan bahan visual dalam iklan memang sangat menarik perhatian. Di samping Coca-Cola, kita boleh lihat KFC, Levi's, Adidas, jenama barang-barangan sukan, makanan, banyak memberikan kita tarikan. Ini yang menyebabkan audien ataupun orang awam menyukai kerana visual ini. Okey, seterusnya kita lihat emphasize seterusnya. Ini contoh dia, banyak contoh sebenarnya. Okey, dan Casper yang terakhir adalah huruf R, iaitu repetition, pengulangan. Pengulangan mentafsir dan memahami dengan mudah arahan yang diberi oleh perisian. Jadi kita lihat contoh ni. Benda yang sama diulang-ulang akan menyebabkan satu corak, akan menghasilkan satu corak, menghasilkan satu yang bentuk nampak harmoni dan nampak menarik.
Contohnya banyak repetition yang digunakan dalam rekaan. Ini banyak digunakan oleh pereka-pereka grafik supaya visual tu nampak dan berkualiti. Ni sebagai contohnya. Tengok orang kartun ni, kartun bola membawa bola, disusun berulang-ulang. Ini satu yang menarik, satu yang memberi tarikan. Kalau satu saja dia tidak, kurang menarik. Kalau diperbanyakkan, diulang-ulang, dia akan menarik. Betul? Macam kita makan. Kalau kita makan sesuatu yang sedap tu, kalau kita mengulang-ulang makan benda tu menyuapkan mulut, memang nikmat dia, kita dapat rasa berulang-ulang. Inilah prinsip repetition ni sebenarnya. Begitu juga dalam pandangan visual mata kita. Kalau benda yang kita suka tu kita lihat berulang-ulang, dia memberi satu kepuasan. Mata kita melihat, ada rasa kepuasan melihat visual. Okey, satu contoh lagi repetition. Yang ni poster. Tengok pokok ni banyak burung, dan burung tu menjadi daun dan diulang-ulang dengan pelbagai warna dan rupa. Sama juga rupa manusia, kepala manusia dilihat dari tepi, dilapis-lapiskan dan diulang-ulang, menyebabkan satu visual yang menarik. Jadi kita telah mendengar perkongsian pengalaman dan juga intipati tentang penghasilan visual berkualiti daripada Encik Azrian, daripada peranan, jenis, prinsip, dan juga elemen-elemen untuk membantu penghasilan visual yang berkualiti untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Jadi setelah kita mendengar apa perkongsian daripada Encik Azrian tadi, jadi apa kata kita mendengar dan melihat sendiri penghasilan visual berkualiti dengan mendalam daripada Encik Azrian. Jadi apa kata kita sama-sama melihat beberapa hasil dan contoh visual berkualiti yang boleh dihasilkan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran berkualiti dan berkesan, sekaligus meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bersama-sama pelajar, bersama-sama murid di dalam kelas. Okey, dalam contoh-contoh visual yang berkualiti, di sini saya ingin mengambil satu contoh yang mana hasil kerja kursus dari salah seorang pelajar yang saya telah beri bimbingan dalam kursus EDUP 3053, teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran. Di sini saya ingin menunjukkan satu hasil tugasan yang boleh dijadikan contoh yang baik dalam menghasilkan satu rekaan interaktif pada skrin yang digunakan untuk PDP, yang mana boleh digunakan untuk sebagai bahan bantu mengajar berbentuk interaktif multimedia. Jadi kita boleh tengok pada skrin ni, ini adalah hasil karya ataupun satu rekaan produk interaktif yang dihasilkan bersama Cikgu Angeline. Okey, kalau kita lihat dari segi muka depan ni, dia dah bahagikan dia punya page ni kepada 6 bahagian. Kalau kita lihat bahagian satu merupakan satu cover dia ataupun rekaan muka. Dia letakkan gambar Cikgu Angeline, dengan tajuk pembelajaran ataupun tema pembelajaran, mari belajar penjodoh bilangan. Ini untuk mata pelajaran bahasa Melayu. Kalau kita lihat dia punya rekaan visual dia sangat simple, kontras, simplicity, mempunyai ciri susunan yang menarik dari segi huruf, dari segi grafik, visual, dan begitu juga dengan dari segi warna yang digunakan. Okey, kalau kita lihat dia ada muka 1, muka 2,
muka 3, muka 4, muka 5, dan muka 6. Okey, semua yang digarapkan dari segi visual ni amat menarik dan tidak terlalu crowded. Dia ringkas dan mudah difahami. Okey, kalau kita lihat visual yang digunakan oleh Cikgu Ajelin ni, guru pelatih yang sekarang sudah grade dan mengajar di sekolah, saya sarankan agar perkara ni dibawa kemahiran dalam prinsip grafik ini menggunakan Casper dan sebagainya harus dilanjutkan, diguna pakai masa untuk membina bahan bantu mengajar di sekolah. Jadi kalau kita lihat dia meletakkan visual secara statik dan bergerak dalam rekaan interaktif multimedia dia. Tengok. Kalau kita lihat ni video pembelajaran, dia masukkan ada satu video animasi. Okey, lepas tu video pembelajaran tambahan. Dia masukkan video penjodoh bilangan dan semua ni disusun dalam bentuk yang mudah dan bersera guna. Kalau kita lihat yang keempat, penggunaan huruf yang jelas, susunan dia selesa, mudah dibaca, dan button untuk diklik memang sangat mesra guna. Okey, begitu juga dengan teks, teks lain dia disusun dengan menarik. Lepas tu kita lihat dia ada buat quiz, dia ada button untuk kita ke arah penerokaan. Ada soalan, Pak Mail membawa sepisang pulang dari kebunnya, jadi untuk mengisi tempat kosong ini kita pilih, ada pilihan di sebelah kiri ni, A, B, C dan D. Ini satu yang menarik untuk pelajar. Dia menarik, memberi tumpuan, memberi satu rangsangan, dan begitu juga dengan interaktif ni, dia akan memberi jawapan sama ada betul ataupun salah. Okey, ending dia dibuat dengan secara menarik. Setiap satu persembahan visual tu, kalau ada mula mesti ada akhirnya, dan diakhiri dengan ending yang menarik lah. Jadi itu saja contoh yang dapat saya bagi kali ini. Ada lagi contoh-contoh yang lain, tapi memandangkan masa yang terlalu cemburu, tidak memberikan masa yang banyak untuk kita memberi bermacam-macam contoh-contoh yang lain. Jadi saya dapat berikan yang ini sahaja dulu. InsyaAllah di lain masa kalau ada perkongsian yang kedua ataupun visual berkualiti yang seterusnya, saya akan dapat menerangkan lagi lebih detail tentang visual berkualiti dari aspek-aspek teks, huruf dan warna lagi. Jadi untuk yang visual berkualiti 1 dan 2 ni, kita cukup setakat yang saya sampaikan pada hari ini saja. Dan itu saja perkongsian daripada saya, Cik Azrian bin Ali, sebagai pensyarah teknologi dan media pengajaran, dan juga pensyarah seni visual IPG Kampus Tun Abdul Razak. Dengan ini berharap apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi panduan kepada guru-guru untuk membina bahan bantu mengajar ketika mereka berada di sekolah. Terima kasih. Begitulah tadi hasil perkongsian contoh-contoh visual berkualiti untuk pengajaran dan pembelajaran berkesan yang telah dikongsikan oleh Encik Azrian bersama-sama kita. Hebat wow. Saya sendiri sebenarnya sangat teruja apabila melihat hasil-hasil yang amat menakjubkan yang dikongsikan oleh Encik Azrian bersama-sama kita tadi.
Saya juga berasa sudah tentu hasil-hasil karya seperti ini akan dapat membantu PDP yang efektif dan berkesan dalam kelas bersama-sama dengan murid dan juga pelajar kita. Okey, di samping itu rasanya dengan adanya visual berkualiti seperti ini, para guru dapat meningkatkan kualiti keberkesanan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas bersama dengan murid-murid dengan lebih efektif dan lebih berkesan. Okey, di mana rasanya ini dapat membantu merangsangkan minda dan juga minat pelajar dan murid ke arah subjek yang diajar. Saya bagi pihak Jabatan Sains, Sosial dan Teknologi IPG Kampus Tun Abdul Razak mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih di atas perkongsian yang amat-amat berharga dan bermanfaat daripada Encik Azrian, dan sudah tentunya ini dapat membantu para guru atau para pendidik di luar sana untuk menghasilkan alat-alat bantu mengajar yang berkesan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran mereka. Jadi dengan ini maka berakhirlah sesi perkongsian PDP dan pengalaman Encik Azrian bin Ali, pensyarah Jabatan Sains, Sosial dan Teknologi, di mana sesi perkongsian visual berkesan dapat membantu dalam membentuk ataupun menghasilkan visual berkualiti tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran berkesan. Sekian, terima kasih.